Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, apa khabar semua kawan-kawan saya di luar sana, di mana jua anda berada? Saya harapkan everything is fine, everything just perfect. Okey. Okey, hari ini saya nak buat satu video berkenaan dengan satu entry level, a very, orang kata apa, a very simple, yang juga salah satu daripada favorite entry saya. Daripada ada 9-10 entry, ini adalah salah satu which is yang selalu juga berlaku. So insyaAllah profit dalam 90% insyaAllah profit, dan dengan small loss lah, small SL. Alright, ini saya namakan sebagai hybrid dominant lah. Hybrid dominant, which is a very good satu combination daripada dua situasi entry level dikumpulkan ataupun digabungkan menjadi satu. Right, apa itu hybrid dominant? Hybrid dominant ni, kalau saya boleh guna chart kosong, let's say saya tak sini. Saya cari sekejap ya, line graph dia, dan alright. Now, hybrid dominant ini, dia adalah merupakan salah satu daripada candle besar, which is, let's say kata this one is bull candle. You akan jumpa banyak ya di sini. Let's say kata bull candle. Dan suddenly lepas pada bull ni dia ada candle merah ya, which is rejection lah, rejection. Tapi belum pasti ya, sama ada dia mampu atau tidak untuk let's say kata di sini candle bull lah. Alright. Dan di sini ada satu candle bear, dan ada candle bull datang sebagai reaction daripada bear tu. Alright. Saya kata ada satu candle bull di sini, dan juga ada satu lagi lepas di sini, dan ada satu lagi candle bear yang besar lah. Alright. So obviously kalau kita nampak di sini, kita akan nampak sebatang candle yang mana di dalam dia ada 1, 2, 3. Itu minimum requirement dia. Minimum requirement dia ya. Kalau lebih lagi bagus, minimum mesti ada 3 lah. So kita boleh nampak ini dia punya open, ini dia punya ini dia punya close, ni dia punya open. So mungkin di sini ada shadow lah. Shadow tak kisah ya, shadow dia ni. Shadow ni kita tak tengok sangat. Okay, now kalau kita tengok di sini ya, dia macam menjadi satu zone lah. Alright, satu zone besar. Tapi di dalam ini dia ada buat A, right, dan dia ada buat B, dan dia ada buat C. Alright, dan C ni dia wajib untuk pecahkan candle, mother candle. So this one we see as a mother candle ataupun dominant candle, candle besar. Okay, dominant CS lah, candle besar kan. So dalam ini dia ada A, B dan C. Okay, A, B dan C. So remember kepada zone B ni. Remember kepada zone yang B ni. Kerana apabila market ni dia sudah pergi, dia start jalan. Okay, dia sudah start jalan. Okay. Dia start jalan. So nanti ini akan jadi zone entry kamu.
Zone entry ada di sini ya. Entry zone ada di sini. So, tunggu di sini kerana market ini akan datang dan entry di dalam zone itu dan akan terus. So, bagaimana kita nak TP? TP itu kena tarik fiber lah base pada candle ini. So, nanti yang itu nanti dulu. So, kita akan tengok dia ni berapa banyak dia berlaku. Ingat, dia ada A, dia ada B, dia ada C. So, dia jalan, dia tunggu di dalam ni. Jangan kejar pula. Tunggu kat dalam ni. Dalam candle besar ni. Right, so let's see di sini. Okay, yang ini saya dah buat ni. Satu daripada ni, saya dah buat dah. So, cuba lihat di sini. Di sini ada satu candle besar. Which is di dalam dia ada lebih daripada 3 batang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ni 8 pecah. So, di sini ada A, dia ada B, dia ada C. Shadow ni kita biar. So, di dalam ini dia buat A, dia buat B, dia buat C ya. So, the first A, B, C ni, ini you punya entry. Zone entry. Alright. Begitu juga kalau you tengok yang lain lah. Saya bagi ini 1, 2 tak cukup. Saya nak 3 ya, minimal 3 candle. So 3 candle. Ini 1, 2, 3 tapi tak ada zone, tak ada A, B, C. So you akan jumpa right ni. Right di sini. Right. Dia ada A, dia ada B, dia ada C. Tapi dia tak pecah lagi. So finally dia pecah. Bila dia pecah, candle ni matilah. Bila candle ni mati, ini arah dia lah. Arah dia. So bila ini arah dia, masalah kita dah nak entry. So ingatlah A, B, C. Ini zone B ni akan menjadi zone you punya entry. So you akan entry, very good entry di kawasan sini lah. Di kawasan sini. Right. Di kawasan situlah. Okay. Okay. Di sini, dalam zone ni. Okay, bila jumpa, ada satu candle, A, B, C. Dan candle ni, biarkan dia pecah dahulu. So, bila dia pecah, dia bagi kita arah. So, kita akan tunggu di dalam ABC zone inilah. Alright. So, kalau kita tengok lagi, kecilkan lagi. Ini pun sama ya. Di sini ada satu candle besar. Di sini dia buat A, dia buat B, dia buat C. Right? A, B, C. So, finally, yang besar ni dimatikan. Right? A, B dan C. Yang ni dimatikan. So, arah dia dah jumpa dah. Sebab candle ni, dominan ni, dia macam candle sideway. Okay? Candle sideway yang berlaku di dalam ni, akhirnya dia pecahkan. So, zone ini dah dipecahkan. Kita dah nampak dah. Jadi, masalah kita adalah di mana kita nak entry. So, entry kita adalah di sini. Nampak A, B, C. Okay? A, B. Kita besarkan. Nampak A, B. Okay, mana A? A yang ni. Kena naik ni A. So, candle turun ni mana? Candle turunnya B. Right? Okay. A, B, C ni candle ni memecahkan kepala A ni. Bukan shadow A, kalau kita tengok di sini kita akan nampak A, B, C. So sini pecah. So zone daripada sini sampai sini ni kita akan dapat dia punya zone untuk entry lah. Zone daripada sini ke sini. So di sini kita punya entry level lah. Di sini kita punya entry level. So kita tunggu dan untuk ambil dia punya dia punya Fibonacci itu tidak termasuk, saya tunjuk je lah. So saya tunjuk je lah, ini fiber musang akan dapat sharp entry lah pada kondisi itu. Tapi itu bukan fokus saya. Fokus saya adalah nak bagi you entry yang baik lah. Alright, entry yang baik. So di sini juga sama. Alright. Basically kalau kita tengok di sini, right? Di sini
Ada A, ada B, dan ada C. So, dari sini pecah. So, ini satu hari nanti, even though saya pasti di sini ada satu signal lain. Dia terlalu jauh sangat. Right? So, saya pasti di sini ada. Ini kalau terlalu jauh macam ni, you kena berhati-hati ya beberapa hari. Tapi kita cuba kita tengok dekat 15 minit. Okey. Okey. Kita tengok oh, di sini tak ada ABC, sorry. Kita cari yang lain yang ada ABC. Ini tak ada ABC. Saya kata dekat H1 lagi lah. Okey, ni. Right? Ni. Okey, di sini ada candle besar. Alright. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh dia pecah. Right? Yang ketujuh besar. Tapi dalam ini, dalam candle bear ni, dia buat A, dia buat B, dan dia pecah C. So, dia punya zone dia adalah daripada sini sampai ke bawah ni. So, dia akan dapat dari sini sampai ke sini. Nampak? Dia boleh buy dekat sini lah. Right? Boleh buy lagi di sini. 116 pip. Lumayan. Kan biasa-biasa punya lah. So, di sini adalah zone A, zone B dan zone C. Okay. Ada A, ada B, ada C. So, antara height sini ke sini, ini dia punya zone buy lah. Okay. Right. Now, dia banyak kali berlaku dan juga dia akan beri kita something yang very good jugalah. Saya tunjukkan lagi. Salah satu daripada entry yang saya selalu guna pakai bila jumpa itulah. Right, so kita pergi dekat H4 tengok. Okay, now. Ini, kalau you nampak dan you perasan, yang ini di H4. Ni. Ada satu candle besar. Dalam dia ada A, ada B, ada C. Mula-mula tak pecah lagi. Kita tak tahu lagi arah sebab yang ni belum pecah. Akhirnya yang ni pecah. Bila pecah, kita tahu bahawasanya buy lebih kuat daripada sell. Right? Bila buy lebih kuat daripada sell, maka kita mengambil kesempatan untuk market ni datang. So, dia ada datang sampai 2 kali lah. Sini satu. Sini satu buy. Okay. Very good pip, 130 pips. Dan kali kedua dia datang di sini lah. Right? Dia datang lagi di sini, tak boleh break. So, buy masih intact lagi selagi mana tak close bawah. So, masih banyak lah. Okay, 300 lebih. Macam tu. So, kalau kita tengok yang ni pula, pun sama juga. Tapi hati-hati dengan shadow. Pasal apa? Sebab dalam FMC Black kami tidak melihat shadow sebagai satu perkara yang perlu dilihat. Tengok di sini. Ini satu candle besar. Alright. Body to body. A, B, dan C. So, yang ni sudah pecah. C ni sudah pecah. A, B, C. Yang ni pun dah pecah. So, kita tahu dah arah dia buy. Bila candle dominan pecah atas, kita dah tahu arah buy. Tetapi, bila kita nak buy, kita tengok di sini. Di sini ada satu zone B dia. So, yang ini saya no surrender. Saya surrender. Sebab ini adalah manipulate daripada price. Tapi, dia tak close below that. So, bila dia pergi, dia close balik di sini. Dan dia masuk di sini ada opportunity untuk buy lah. Right? So, ada opportunity untuk buy juga di situ lah. Okay. Kita tengok lagi untuk H4. So, di sini ada ruang untuk kita ambil as a buy nanti. Kalau market ni sampai. Okay.
1, 2, 3. 1, 2, 3 pecah 1, 2, 3. Tengok 1, 2, 3 pecah. Tunggu dia datang. So 1, 2, 3. So kita akan tunggu di sinilah. So wallahualam market belum sampai lagi. So we cannot say anything yet. Tapi kalau dia datang dan rezeki kita ada, insya-Allah kita boleh ambil posisi buy di sini. Alright, sebab kalau kita tengok nanti jatuhan ini, saya berpendapat insya-Allah dia sampai, nampak. Saya punya Fibonacci ada sampai di sini. So yang naik ni akan turun nanti. Itu nanti dulu, itu biar. Itu bukan saya nak ajar bab Fibo, tapi saya nak beritahu opportunity untuk buy itu di mana lah. Alright, untuk buy dan sell itu di mana. Kalau yang macam ini, okey, ini kena besar, 1, 2 terpecah itu bukan dominan. Dia wajib ada 3 dekat dalam. Right? Dia wajib ada 3 lah dekat dalam. Sekejap saya tengok lagi kalau ada. Right. Ini pun ada 1, tapi malangnya, ini ada 1, 1, 2, 3, 4, dia pecah. Tapi malangnya, entry dia tak kesampaian di sini. Kalau sampai, pasti kita akan boom lah. Tapi malangnya dia tak sampai. Kerana di sini dia ada EL2 di sini Dia ada EL2. Malah yang ini adalah EL2 hybrid. Okey, yang ini dominant hybrid. Yang ini EL2 hybrid. Apa itu EL2 hybrid? Oh, itu lagi bagus sama most powerful lah. Alright, itu lagi bagus daripada dominant hybrid kerana EL2 hybrid is most powerful lagi. So itu tidak termasuk apa yang saya nak beritahu. Okey. Ini juga ada 1 dominant. Right? Yang saya nak beritahu ni adalah something yang almost mesti profit. So di sini ada 1 dominant. Dalam ni dia buat A, dia buat B dan dia buat C. Right? A, B dan C. C ni pecah ni dan juga pecah kepala ni. So zone ini kita akan tanda daripada atas sini sampai sini dan menjadi zone untuk buy. So kita akan buy the nearest di sinilah. Di sinilah zone dia. Alright, this what happen kalau market tu jalan after kita dapat dia punya direction, the dominant tu pecah. In fact di sini ada juga CB1 untuk mewaritkan kenaikan. Alright. Range kita tengok di sini juga. Di sini ada 1 dominant. Alright. Alright, after dia buat dominant, dia buat A, dia buat B dan dia buat C. Alright. So yang ni dah pecah ke belum? So kalau kita tengok exactly pada price ini dia punya open sini, dia close sini. So dia open dia adalah 896 Di sini 896, 3 nombor terakhir 896. Yang ini dah pecah ke belum di sini? So kita tengok di sini dia punya close lah. Close dia 946. So sini 946. Sini open dia 896. So ini dah pecah. Ya, ini dah pecah. So bila ini dah pecah, bermaksudnya di sini dia sampai sini je. Nampak tak? Ini dah pecah. So arah buy ni ada, tapi dia slightly pecah. So tak nampak dia benda. Kalau tak perhati memang tak nampak. Tapi dia dah pecah. Bila dia dah pecah, di dalam ni ada A, ada B, ada C. So dia akan datang balik di sini untuk kita ambil posisi buy kita lah. Right, dia datang balik dan akan buy di sini lah. Right. Itu satu contoh yang anda yang baik lah. Okay. Now, tengok juga di sini. Di sini ada 1 dominant. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pecah yang ini. So, ini adalah kawasan terkatakan sebagai sideway lah. Lama dia duduk di dalam ni untuk memecahkan sepatang candle ini, tapi tak berjaya. Tidak berjaya. Alright. So, akhirnya kita dapat arah buy di sini. So di sini kita akan tandakan sebagai A, B dan C. Okay, A,
B dan C lepas pada dominan ini dah pecah. So situasi ini akan memberikan kita situasi buy di mana? Buy kita di area sini lah. Sini. Alright, kita akan buy di sini. In fact di sini pun ada tadi, tapi di sini sudah termaktub di dalam sini. So kita tahu bahawasanya itu adalah buy mode lah. Alright. Nah kalau kita tengok lagi, kalau dia fail, let's say kata dia fail. Okay, di sini ada satu A, B dan C. Right. Ini zone B dia. Right. Ini adalah dominan dia. Okay. Dalamnya ada A, ada B, ada C. So somehow, kalau kita tampak dia pecah. Dari sini dia datang, dia pecah. So dia akan menyebabkan apa? Kita tahu bahawasanya kita tak boleh harapkan pada sell. Sebab zone itu dah pecah. So tak payah nak sell lah. So just buy lah. Sebab apa? Sebab dia dah break lah. Zone sini dah pecah. So kita akan anggap sebagai buy mode lah. So kita akan cari bagaimana nak buy. So nanti yang sebab kadang-kadang bila market terlalu jauh, momentum tu ada. Bahkan kalau ikut pada, kita kena tengok juga kepada pengukuran Fibonacci ya, supaya kita tak terlalu sangat okey. So market ni dia nak pergi jauh dia stop dekat sini terlebih dahulu. So kita nampak sebelum pada dia nak melanjutkan perjalanan dia ke atas ni, sebab apa? Sebab di sini ada EL2. Alright? Tetapi sebelum pada tu dia memang kena habiskan satu circle lah. So sebelum dia habiskan satu circle ni, di sini, the highest di sini. Alright? So yang ini kita baik untuk cukupkan apa ni circle Fibonacci. Di sini ada EL2 hybrid So di sini kita boleh buy di sini. Now itu adalah bagaimana saya melihat. Kadang-kadang the best is after dia break dia datang terus. Yang saya suka yang macam itu. Contohnya seperti ini. Alright. A, B, C. So sini pecah Kemudian ada next scanner datang untuk ambil order di sini. This is what I love lah. Ini saya suka lah. Kalau dia sentuh saja, memang saya suka. Dia akan jalan terus lah. Alright, dia akan jalan. So, untuk dapat TP di sini, paling kurang di kawasan 261 itu bagi saya mudah. Alright. Okay, 261 di sini bagi saya mudah untuk dapatkan di sini. So, kalau dia nak pergi lagi di sini ni, kita ada kriteria lain Sebab kita kena tengok kepada pintu market untuk kita pergi lebih jauh. So, bagi saya, itu perkara mudah untuk ambil TP. Right? Sorry. Okey. Okey, nampak? Ini perkara mudah untuk ambil TP. Sebab after 161 break, after 261 break, 161 dia akan pergi ke 261. Ini perkara mudah Lepas tu dia akan naik. TP bukan saya nak bicarakan sekarang. Cuma saya nak bagi satu tips bagaimana untuk ambil entry yang baik lah. Entry yang baik dan zone mana yang kita nak tunggu. Alright? Okay. So kalau tengok situasi sekarang ini, di sini adalah ada zone dominant. Alright? Ada candle besar, dalam dia ada A, ada B, ada C. So kita buy di dalam zone B di sini. Right, di sini. Dan so next target kita adalah di area base sini ataupun di kawasan support and resistance di sinilah. Okey. Kawasan support and resistance di sini. Okey. So di sini nanti kita akan cari situasi yang sama jika berlaku untuk sell. Jika tak ada, relax lah. Ataupun tak ada EL2 hybrid pun relax lah. Alright. So, sekarang kita tengok di sini market turun.
Tengok sini market ni nampak macam turun. Sebenarnya dekat 15 minit, 5 minit ataupun 1 minit ni dia bagi something, nampak? Di 1 minit ni, dia ada buat dominan, nampak? Dominan, pecah. So, arah sell lah. 1 minit punya, bukannya di tarikh besar, jangan gelabah pula. Dekat 1 minit, janganlah takut. So, di sini, nampak tak dia pecah? Candle ni lama tau nak pecah, nak pecah, nak pecah, nak pecah. Nak pecah di bawah. Finally dia pecah. Bila dia pecah, dia bagi arah sell. Tapi dia naik balik, di mana nak sell? Kita guna apa yang kita belajar. Dominant hybrid. Iaitu, di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C. So, kita akan sell di mana? Kita akan sell di dalam zone B saja. So, dekat mana dia nak pergi? So, basically, dia ni akan pergi sampai the lowest adalah sini dan sini dah hit dah. So, maybe di sini. Right? So, kita akan tengok juga. Kalau tak ada, janganlah masuk. Kalau ada, baru kita react. Kalau ada kawasan fiber ni kan, ada something yang macam ni. Ada candle besar yang mana dalam dari ABC, kita react buy lah. Kalau tak ada, relax low. So now, kalau dia pergi ke 423, di sini ada support resistance ni. Yang ni ada base. So, ini ada tempat yang bagus untuk kita react dengan buy mode nanti. So, finally, kita punya target tetap sama, iaitu di mana? Di sini. So, yang turun ini, dia ada sebab turun dan dia ada tempat dia untuk ending. So, itulah saya cuba nak beritahu, share, iaitu kita namakan sebagai hybrid dominant. Alright? Alright, itu saja. Semoga bermanfaat kepada anda semua. Saya sudahi dengan surah Al-As. Alright. Okay, so jumpa lagi untuk next week. Alright, itu saja. Assalamualaikum.